Sejarah penubuhan Kesatuan Guru-Guru Kerajaan Sabah KGKS ditubuhkan sebagai hasil daripada keperluan guru-guru di Sabah untuk memiliki organisasi formal yang dapat memperjuangkan hak, kebajikan dan kepentingan mereka. Keperluan ini timbul daripada cabaran yang dihadapi oleh golongan pendidik pada masa itu. Berikut adalah uraian 3 aspek penting berkaitan sejarah penubuhannya. Latar belakang sebelum penubuhan KGKS. Sebelum penubuhan KGKS, guru-guru di Sabah tidak mempunyai platform khusus untuk menyuarakan isu-isu berkaitan hak dan kebajikan mereka. Pada waktu itu, golongan pendidik sering berhadapan dengan masalah seperti kekurangan kemudahan asas, gaji yang tidak setimpal, dan ketiadaan perlindungan profesional. Situasi ini menimbulkan keperluan mendesak untuk membentuk sebuah organisasi formal yang boleh mewakili suara mereka kepada pihak berkuasa. Oleh itu, idea untuk menubuhkan KGKS tercetus daripada kesedaran bahawa kerjasama kolektif adalah penting untuk menangani isu-isu ini. Seterusnya, masuk kepada peranan awal KGKS. Sebaik saja KGKS ditubuhkan, organisasi ini memainkan peranan penting dalam menyatukan guru-guru di seluruh Sabah. Fokus utama KGKS adalah untuk memperjuangkan hak-hak profesional, memastikan kebajikan ahli dan meningkatkan taraf pendidikan di negeri ini. Antara usaha awal yang dilaksanakan termasuklah memperjuangkan kenaikan gaji, memperbaiki keadaan tempat kerja, dan menyediakan sokongan moral kepada ahli. Di samping itu, KGKS juga berfungsi sebagai perantara antara guru-guru dan kerajaan, memastikan setiap isu yang dihadapi oleh pendidik mendapat perhatian sewajarnya. Akhir sekali ialah pengembangan dan kesan. Sejak penubuhannya, KGKS telah berkembang menjadi organisasi yang berpengaruh dalam sektor pendidikan Sabah. Melalui usaha gigi, KGKS berjaya mencapai banyak kejayaan, termasuklah pengiktirafan hak guru, menambah baik sistem pendidikan dan meningkatkan kebajikan ahli. Pengaruh KGKS bukan sahaja dirasai dalam kalangan guru, tetapi juga memberi impak positif kepada masyarakat umum melalui inisiatif pendidikan yang dijalankan. Selain itu, kehadiran KGKS turut mendorong pembentukan kesatuan guru lain di Malaysia, mencetuskan semangat solidariti dalam kalangan pendidik di seluruh negara. Seterusnya akan diterangkan oleh saya, iaitu apa itu Kesatuan Guru-Guru Kerajaan Sabah. KGKS ni dia berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak guru-guru Sabah dalam Kementerian Pelajaran Malaysia. Peranan KGKS ni dia menjaga kebajikan ahli. Menurut Encik Redwan, iaitu setiausaha KGKS, dia mengatakan KGKS ni dia mempunyai ahli seramai 8,000 orang di seluruh negeri Sabah. KGKS ini juga dia akan memperjuangkan penambahbaikan mutu perkhidmatan dalam pendidikan yang melibatkan semua guru-guru di seluruh Malaysia. Hak yang diperjuangkan juga adalah gaji, elan perumahan dan elan bulanan. Jadi jenis bantuan pertama adalah menyediakan bantuan peguam. KGKS akan menyediakan bantuan peguam sekiranya ahli-ahli disaman oleh ibu bapa. Yang kedua adalah menyediakan skim perlindungan. KGKS juga menyediakan skim perlindungan harga berpatutan kepada ahli-ahlinya. Yang ketiga adalah menyediakan skim kesihatan. KGKS akan menyediakan skim kesihatan kepada ahlinya yang mempunyai masalah kesihatan ataupun mengalami kemalangan apabila berada di luar sana. Langkah menangani isu dan masalah yang dilakukan oleh KGKS adalah menyampaikan isu yang dihadapi kepada JPN, PPD dan KPM. Misalnya, setiap usaha KGKS ni dia mengatakan bahawa semasa majlis pengurusan sumber manusia, ahli-ahli yang mengikuti majlis tersebut dapat menyampaikan isu kepada KGKS supaya KGKS ni tadi dapat menyampaikan isu yang dihadapi oleh mereka tu kepada JPN, PPD dan KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syazlana binti Rashid, pemegang matriks BA 2311-0350, akan menerangkan mengenai visi, misi dan objektif bagi Kesatuan Guru-Guru Kerajaan Sabah. Berdasarkan visi kesatuan tersebut, iaitu menjadikan KGKS sebagai kesatuan sekerja yang unggul dalam mencermelangkan profesion keguruan. Melalui visi KGKS ini, dapat dilihat tujuan dalam menjadikan KGKS bukan sekadar kesatuan atau organisasi biasa, tetapi sebagai satu entiti yang mempunyai keunggulan dalam pelbagai aspek. Keunggulan yang dimaksudkan turut merangkumi pengurusan yang baik,
kepimpinan yang efektif, serta program yang inovatif dan relevan dengan kepimpinan semasa dalam dunia pendidikan. Tambahan pula, termasuk usaha untuk memperbaiki kemahiran dan pengetahuan melalui latihan berterusan, penyelidikan dan pengembangan profesional. Ini dapat dilihat berdasarkan mencemerlangkan profesion keguruan. KJKS berusaha memastikan agar guru tidak hanya memenuhi syarat minimum, tetapi juga menjadi pendidik yang berkualiti tinggi dan mampu memberikan impak positif kepada pelajar mereka. KJKS juga telah menetapkan beberapa misi bagi kesatuan mereka. Antara misi KJKS iaitu misi pertama, memperjuangkan hak guru-guru di negeri Sabah. Misi ini menekankan komitmen KJKS untuk membela dan memperjuangkan hak-hak guru dalam mendapatkan gaji yang adil, faedah yang sewajarnya, serta perlindungan dalam menjalankan tugas mereka. KJKS ini juga berperanan penting sebagai suara bagi guru-guru dalam menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan kebajikan dan kesejahteraan mereka kepada pihak berkuasa. Misi KJKS kedua pula adalah meningkatkan daya saing guru-guru di negeri Sabah dalam bidang pendidikan. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan kompetensi guru-guru di Sabah agar mereka lebih bersaing dalam bidang pendidikan. Ini juga melibatkan penyediaan latihan profesional, kursus peningkatan kemahiran dan program pengembangan diri menjadi pendidik yang lebih efektif dan inovatif. Justru, dengan meningkatkan daya saing, para guru dapat memberikan pendidikan yang lebih baik kepada pelajar. Akhir sekali, misi KJKS ketiga iaitu merancang dan merealisasikan pelbagai program. Misi yang ditetapkan ini menunjukkan usaha KJKS untuk merancang dan melaksanakan pelbagai program yang bermanfaat bagi ahli kesatuan serta masyarakat pendidikan secara keseluruhan. Antara program yang merangkumi adalah seperti seminar, bengkel, aktiviti sosial dan inisiatif yang lain bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kerjasama antara guru-guru. Melalui program-program ini, KJKS dilihat berusaha untuk mencipta persekitaran pendidikan yang lebih baik dan menyokong perkembangan profesionalisme dalam kalangan ahli kesatuan. Saya akan menerangkan mengenai objektif Kesatuan Guru-Guru Kerajaan Sabah, di mana objektif mereka ingin menjadikan KJKS sebagai kesatuan sekerja yang elektif dalam memperjuangkan hak guru-guru serta mampu merealisasikan tanggungjawab secara efisien. Berdasarkan objektif kesatuan ini, jelas menekankan pentingnya KJKS berfungsi sebagai sebuah kesatuan sekerja yang dipilih secara demokratik oleh ahlinya. Ini jelas bahawa semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh kesatuan haruslah mencerminkan kehendak dan keperluan guru-guru yang menjadi ahlinya. Objektif KJKS ini juga menjelaskan objektif tanggungjawab utama KJKS dengan efisien dan menjadi suara bagi guru-guru di Sabah dengan fokus penglibatan ahli, perjuangan hak-hak mereka dan pelaksanaan tanggungjawab secara efisien. Jadi ahli KJKS, permohonan keahlian boleh didapati melalui borang keahlian dari KJKS Pusat dan cawangan seperti di Kota Belut, Kota Kinabalu, Beaufort, Kuala Penyu, Sandakan, Keningau, Tawau, Sepitang, Ranau, dan Tenom. Yuran pendaftaran adalah sebanyak RM5, yang mana dibayar sekali sahaja, manakala yuran keahlian ialah sebanyak RM3 melalui potongan bulanan melalui angkasa. Tawaran insurans melalui insurans berkelompok etika ditawarkan dengan 10 pilihan dan bayaran melalui potongan gaji bermula RM10 sehingga RM100 sebulan. Salinan kad pengenalan dan slip gaji yang disahkan. Apakah keistimewaan menjadi ahli KJKS? Antara keistimewaannya ialah ahli dilindungi di bawah Akta Kesatuan Sekerja 1959. Isu kebajikan guru dalam perkhidmatan dan hak sebagai guru akan diperjuangkan oleh KJKS. Kesatuan Guru Kerajaan Sabah ialah kesatuan yang memperjuangkan kerjaya perguruan dari tahap rendah ke peringkat tertinggi, yaitu DGA 29 sehingga Grade Hasq South Turus E. Peranan KJKS melalui Kementerian Pelajaran Malaysia seperti menjadi ahli jawatan kuasa Majlis Permufakatan KPPM, EJK Induk Hari Guru Kebangsaan, EJK Menangani Gejala Sosial, EJK Pendidikan Kesihatan, dan akhir sekali menjadi ahli jawatan kuasa pencegahan salah laku dan perundangan.
Seterusnya, melalui Rakan Kesatuan, KJKS juga menjadi ahli mesyuarat Permufakatan Kesatuan-Kesatuan se-Malaysia, Setiausaha Permufakatan Kesatuan Guru Sabah dan Sarawak dan Majlis Prakonsel Permufakatan KPPM. Akhir sekali, KJKS juga memainkan peranan melalui Jabatan Pendidikan Negeri Sabah iaitu menjadi ahli mesyuarat Ahli Guru Negeri, pengerusi bersama majlis bersama jabatan dan akhir sekali konsultan perkhidmatan pengurusan Sabah. Kejayaan dan perjuangan KJKS adalah mencadangkan jawatan pengarah pelajaran Sabah dihaskan kepada anak tempatan. Seterusnya, mencadangkan jawatan ketua-ketua sektor pegawai pelajaran daerah, pengetua dan guru besar dari kalangan guru tempatan dan bermastautin di negeri Sabah. Selain itu, kenaikan gaji secara peratusan melalui QPEX. Tambahan pula, KJKS juga mencadangkan kewujudan 2 jawatan timbalan pengarah pelajaran Sabah. Akhir sekali, mereka mencadangkan panel rujukan Kementerian Pelajaran Malaysia dalam penempatan dan penstrukturan Jabatan Pelajaran Negeri Sabah.